Kebersihan rumah sangat penting, termasuk dapur, termasuk semua. Kalau kita mandikan jenazah di masjid tak ada masalah, di surau tak ada masalah. Tapi kalau di rumah tu, bersihkan rumah. Apalagi yang ke-11, bila nak mandi di rumah, perlunya dibuat tirai, tirai atau bidai penghalang tempat mandi. Kemudian apa lagi? Perlu disediakan tempat helai tuala bersih kalau kita nak mandikan di rumah. Ini semua di rumah ni, ini rumah. 13, sediakan kain basahan. Kain basahan untuk lelaki, kain pelikat lah. Kalau perempuan, kain batik. Kain basahan. Orang lelaki pakai kain pelikat, orang pakai batik. Apa kelebihan dia? Katalah kita nak mandi jenazah, kita guna kain putih. Kain putih sebagai kain basahan. Memang nampak bagus, tapi kesan dia nipis. Katalah kita letak kain, nak bagi mandi nanti, kain putih. Kita letak kain putih bila kena air sahaja, dia menjadi sangat nipis, nampak aurat. Tapi kalau kita pakai kain pelikat, untuk lelaki, kita bagi pakai kain pelikat, dia tebal dan tidak menampakkan auratnya. Kalau orang perempuan, kain batik, daripada situ mesti tutup sampai di tengkuk, jangan dedahkan buah dadanya. Orang lelaki kita lintang macam tu. Ada jenazah dia orang sentung, ni bagi pakai masa mandi, memang bagus, tapi masalah najis tu akan melekat di belakang. Itu kalau jenazah ada di kerusi macam ni, digunakan pula sebelah kedah atas palung, kita hanya letak kain macam tu, biar di bawah terbuka, senang najis mengalir keluar. Boleh sentung, tapi kita kena ingat, bila kita sentung, najis yang kita buang itu, dia akan melekat pada kain dan kena kepada tubuh jenazah. Mandian tidak sah ada najis. Jadi seeloknya, tengok petuannya, kita lentang kain untuk lelaki. Perempuan, kita panjangkan sampai ke dada dia. Kalau perlu kita potong kain berkenaan. Tengok keadaan saiz mayat macam mana. Kalau besar, kena perbesarkan kain. Kalau kecil, tak ada masalah. Macam kawan kita ni, Pak Arun ni, dia macam ni sudah cukup. Pasal apa kena lentang? Sebab nanti kita nak kalih di belakang, kita tak mahu menampakkan aurat dengan sengaja. Itu kaedah dan petua. Kebiasaannya kalau kita mandi di setengah-setengah tempat dekat kampung-kampung ni, ada orang tertentu ni, kita tak tahu dari mana, dia berminat untuk nak ambil kain basah, kapur baru, air mandian jenazah, sebarang benda yang ada pada jenazah dengan tujuan sihir. Kalau boleh kita jangan bagi. Ni kain basah ni, mati pada hari Selasa selalunya. Saya pernah bagi mandi dekat sini juga. Orang tu mati hari Selasa, saya guna kain basahan saya. Dia minta nak beli, dia minta, saya tak bagi. Sebab digunakan untuk tujuan yang tidak baik. Apa siapa nak kenangan? Kalau nak satu set jenazah, pergilah kedai, minta satu set, 10 set boleh minta lah. Dekat saya pun boleh bagi. Okey, kain basahan. Kemudian apa lagi kalau di rumah, kita kena blender daun bidara dah. Blender air daun bidara berapa helai? Kalau saya cukuplah, lebih kurang saya ambil gaji lah 21 helai. Perlu ke blender? Tak perlu. Ambil daun bidara, okey, ramas dalam air, tapis. Syarat ambil air bidara. Apa fungsi bidara? Pertama, melembutkan mayat. Yang kedua apa? Yang kedua, dia menghilangkan sihir. Kalau ada sihir pada jenazah, kalau ada. Dalam perubatan Islam ni memang sangat berkesan lah bidara, blender. Soalan cepu mas, kalau tak ada daun bidara, air daun rambutan. Daun rambutan juga boleh menjadi pengganti. Air daun selasih, air daun mata kucing. Tapi keutamaan adalah bidara, sebab disebut oleh Rasulullah SAW. Tapi buat masalah, bidara berlambak-lambak kawasan kita. Sekarang ni dia ada jual paket ke apa tu, boleh digunakan, tak ada masalah. Bidara ni disebut dengan jelas oleh Rasulullah, campuran daun bidara dengan kapur halus. Okay? Ini alternatif dia. Baik. Yang ke-15, biasanya kalau di kampung-kampung akan potong halus-halus daun pandan atau bunga-bungaan. Perlukah banyak? Tidak perlu.
Sekadar nak bagi wangi saja. Kalau daun pandan ni 1 hingga 3 helai cukup. Jangan pergi potong satu perdu, satu besen kita nak bubuh jenazah, tak payah. Sekadar perlu saja. Daun bidara ni sekadar perlu saja. Berapa helai tidak ada ketetapan. Tapi ambil ganjilah, sunat kita ambil ganjil 5, 7, 11, 21 helai. Setelah kita selesaikan di rumah kita tu segala urusan, barulah kita buat hebahan. Sunat membuat hebahan kematian kepada siapa? Kepada keluarga. Kepada siapa? Kepada sahabat handai. Kepada siapa? Masyarakat yang mengenali jenazah. Kepada siapa? Kepada jawatan kuasa masjid atau surau yang menguruskan jenazah. Sunat dibuat hebahan. Tetapi kalau kematian itu melibatkan maruah keluarga, misalnya kena gantung sampai mati, penyakit berjangkit, itu boleh dirahsiakan. Tapi kalau kematian biasa, sunat kita buat hebahan. Baik. Hebahan, kemudian hutang. Bila masa sesuai nak declare hutang, masa tengah ramai, ataupun jenazah nak dibawa ke kereta, ke tempat masjid, masa tu kita kena buat hebahan hutang. Kalau ada hutang halalkan. Kalau nak tuntut dengan keluarga, keluarga kena sanggup menjelaskan hutang piutang, melibatkan hutang-hutang peribadi jenazah. Sebab apa? Kalau kita berhutang, tertangguh amalan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ke-17, yang ke-18, menangis. Ini perkara sering berlaku. Menangis teresak-esak tidak ada masalah. Yang haram, berdosa, yang pertama meratap. Pak Harun mati, habislah rezeki. Tak ada laki handsome macam Pak Harun. Meratap, meronta, memukul badan. Ini dipanggil sebagai adat jahiliah. Adat jahiliah yang berdosa. Menangis teresak-esak, keluar air hingus pun tak apa, tak ada masalah. Okey, kucup jenazah, berambut yang mata, bini Pak Harun kucup, tak ada masalah. Kucuplah. Air hingus tolong lap sepasal gigi. Lap hingus. Jangan air hingus meleleh penuh kepada jenazah. Okey, timbul pula masalah kalau cium batai sembahyang. Mayat tak batai dah. Mayat sudah tidak ada apa hubungan. Yang batai bini dia. Dia tak batai sembahyang. Kucuplah.